Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah kerana dengan rahmatnya kita dipertemukan dalam majlis pada hari ini. Selawat dan salam juga buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga dan sahabat baginda. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pidato bersempena dengan kempen cakna COVID-19 yang diadakan bagi menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya penyakit berjangkit ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang agak signifikan dengan situasi dan realiti semasa masyarakat Islam hari ini, terutamanya di negara Malaysia yang kita kasihi, iaitu nikmat yang dirindui. Tajuk ini amat bersesuaian dengan keadaan yang sedang melanda di seluruh negara, khususnya di negara kita, dengan hasrat memberi peringatan kepada masyarakat untuk mensyukuri segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia sebelum Allah menarik segala nikmat itu satu persatu kerana pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin menular di negara kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nikmat merupakan semua bentuk kesenangan, kemudahan dan keselesaan yang diterima oleh seseorang. Nikmat ini sangat luas kerana ia merangkumi semua aspek kehidupan, sama ada nikmat di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi pada hari ini, kebanyakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita ditarik semula kerana wabak COVID-19 yang masih melanda negara kita. Banyak perancangan yang telah disusun dan diatur tidak menjadi mengikut plan yang asal, lalu kita menyoalkan di mana silapnya. Sedangkan kita lupa bahawa ada perancang yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih berkuasa ke atas hamba-Nya. Marilah kita bersama-sama memuja hati supaya yakin dan percaya bahawa dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap ujian yang akan hilang dan bahagia akan datang. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Ini merupakan kelembutan, kasih sayang dan kebaikannya terhadap makhluknya. Para hadirin yang dimuliakan, dalam surah Ar-Rahman terdapat satu ayat di mana ayat itu diulang banyak kali. Persoalan di sini adalah, adakah ayat tersebut diulang sebagai peringatan ataupun sebagai penguat kepada mesej yang Allah hendak sampaikan kepada kita? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya, maka yang mana satu antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai umat manusia dan jin? Surah Ar-Rahman ayat 13. Mari kita sama-sama renungkan semula. Jika kita betul-betul menghayati akan baik-baik ayat tersebut, kita akan berasa gerun dan takut, walaupun hanya beberapa kalimah sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ini tentang betapa pentingnya mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Jikalau kita buka semula Al-Quran yang mulia, kita akan mendapati ayat tersebut telah diulang sebanyak 31 kali. Dr. Wabah Mustafa Al-Zuhaili rahimallah dalam tafsir Al-Munir menyatakan bahawa tujuan pengulangan ayat tersebut adalah untuk menimbulkan rasa takut dan malu dalam diri sekalian hamba-Nya. Hal ini kerana kadang ada hari di mana kita lebih banyak mengeluh daripada melafazkan Alhamdulillah. Tambahan lagi, pengulangan ayat ini mengandungi makna keagungan nikmat serta banyaknya manfaat yang diraih oleh umat manusia agar kita lebih bersyukur. Tujuan lainnya juga adalah sebagai ancaman yang menunjukkan bahawa apabila kita tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah, maka sikap itu telah melampaui batas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, telah saya sebutkan sebentar tadi bahawa nikmat itu luas serta merangkumi kesemuanya, nikmat dunia serta nikmat akhirat. Sebahagian ulama berpendapat bahawa nikmat yang paling besar adalah nikmat syurga. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada sekalian penghuni syurga bahawa Allah ingin menambah satu lagi nikmat lain kepada mereka, iaitu nikmat melihat wajah Allah. Nikmat ini juga merupakan salah satu nikmat yang paling besar bagi mereka. Selain itu, Al-Quran merupakan salah satu nikmat yang paling besar bagi orang yang ingin menjadikannya nikmat. Kehebatan Al-Quran jelas kelihatan dalam suatu peristiwa yang masyhur bagi umat Islam.
ketika Saidina Umar sebelum memeluk agama Islam, beliau berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, sebelum beliau berbuat demikian, beliau terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh adiknya sendiri. Lantas, beliau berjumpa dengan Nabi dan mengucapkan La ilaha illallah. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Surah Al-Anfal ayat 2. Dapat dilihat di sini bahawa sifat orang mukmin adalah apabila disebut sahaja nama Allah di depan mereka, hati mereka akan gemetar kerana takut akan azab dan kekuasaan Allah. Ini adalah kerana mereka kenal Allah dari sifat-sifatnya yang telah disebut di dalam Al-Quran, dan mereka beriman dengan ayat-ayat itu. Para hadirin yang dimuliakan, apa yang berlaku pada hari ini ibarat tsunami yang merempuh segala benda di hadapannya. Hal ini kerana ia tidak mengenal siapa, latar belakang apa, serta pangkat sekalipun. Dan apa yang berlaku pada hari ini juga bukanlah kali pertama, kerana pernah berlaku sebelum ini. Dan ia juga bukanlah kali terakhir kerana ia merupakan sunnatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Imam Al-Tabari menukilkan dalam tafsirnya sebuah kalam daripada Abu Ja'far, katanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-hambanya dengan sedikit kesusahan dalam perkara-perkara yang dinyatakan di dalam ayat, yakni ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, nyawa, juga tumbuhan, adalah untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelakanginya, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka dengan menukarkan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Baitul Al-Haram. Imam Al-Baidawi pula menjelaskan di dalam tafsirnya bahawa ujian yang diturunkan ini adalah bagi menguji hambanya, adakah mereka bersabar dan menerima ketentuan ilahi apabila dihadapkan dengan ujian yang sedikit ini. Lantaran itu, ia merupakan bukti bahawa rahmat Allah tidak terpisah jauh daripada mereka. Dalam ayat di atas, Allah juga berkata, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi bersabarlah dan terus bertahan dalam menempuh segala ujian dan dugaan yang melanda pada kita ini, kerana sampai suatu ketika nanti, kita akan diberikan ganjaran yang tidak tergambar nikmatnya. Allah yang Maha Penyayang, dan setiap masalah yang datang ada penyelesaiannya. Kita harus bersabar dan terus yakin bahawa Allah akan tunjukkan jalan keluar kepada kita. Kita tidak boleh kalah dengan hasutan-hasutan negatif, sama ada dari masyarakat sekeliling atau dari diri kita sendiri. Benar, semangat itu kadang-kala ianya turun dan kadang-kala ianya naik. Tetapi kita harus kuat supaya kita dapat menguruskan ia dengan baik. Seterusnya, kita pasti akan berjaya untuk keluar daripada masalah yang melanda kita. Tuntasnya, kita selaku seorang Muslim hendaklah memandang ujian-ujian ini sebagai satu ujian yang diberikan oleh Allah bagi menilai tahap keimanan dan juga penghambaan diri kita terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesabaran, ketabahan dan ketenangan bagi menghadapi ujian ini. Moga Allah memberikan keringanan dan juga kemudahan dalam setiap urusan kita, menetapkan keimanan dan kekuatan jiwa serta memberkati segala amal perbuatan kita. Akhir kata, saya mengharapkan pidato yang saya sampaikan ini dapat memberi sedikit kesedaran kepada kita semua tentang mensyukuri nikmat kurniaan Allah kepada kita sebelum nikmat itu ditarik semula olehnya. Sama-sama kita jaga kita kerana kita masih belum menang melawan COVID-19 ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.